Oke, salam dan salam sejahtera. Dan isu ini pernah saya juga ulas sebelum ini berkenaan dengan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dihalang untuk menjadi Perdana Menteri. Dan siapa dia dalang-dalang yang menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi hari ini kalau kita lihat, saban hari ada sahaja tangkapan yang dibuat oleh SPRM melibatkan isu penyelewengan, rasuah, serta mungkin salah guna kuasa juga, dan juga pengubahan wang haram. Ini adalah hasil daripada apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri. Ini yang menjadi ketakutan ramai elit-elit politik, kapitalis-kapitalis yang bersekongkol dalam merompak harta negara. Yang terkini, yang begitu heboh dalam berita-berita hangat di negara kita, yaitu melibatkan penyelewengan dana negara yang berjumlah bukan sedikit, yaitu RM 2.3 bilion. Dan kita juga tahu SPRM sedang membeku 192 akaun bernilai RM 39 juta yang dimiliki bekas Menteri Kanan dan 2 Tan Sri. Dan kita tahu juga bahawa 35 akaun syarikat serta 157 akaun individu. Ini adalah sebahagian yang kita boleh lihat di negara kita ini, penyelewengan, rasuah yang begitu besar. Jadi, siapa dia dalang di antara mereka ini? Mereka-mereka ini sebenarnya adalah di kalangan ahli politik. Jadi bagaimana perkara ini terjadi? Bagaimana untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu untuk menjadi Perdana Menteri? Yang pertama kalau kita lihat adalah memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kerana prinsip ahli-ahli politik terdahulu adalah mudah. Yaitu lebih baik kita bunuh satu orang daripada kita bunuh ramai orang. Tetapi hakikatnya mereka bunuh satu orang ini, masukkan ke dalam penjara dengan harapan mereka boleh menjalankan kerja-kerja rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya demi untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk rakyat. Dan akhirnya hutang negara semakin meningkat seperti mana yang kita lihat hari ini. Dan apa terjadi selepas daripada perkara-perkara ini? Mereka juga tidak dapat menghalang kerana elit-elit politik ini semakin hari semakin tua dan akhirnya pengaruh mereka juga semakin berkurangan. Maka pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menentang jenayah rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya ini yang melibatkan dana negara ini tetap disokong oleh rakyat kerana semakin hari semakin ramai rakyat terhimpit dengan masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, yaitu inflasi. Kita tahu melibatkan barang harganya naik, dan kita tahu juga bahawa perasuah-perasuah ini tidak menyimpan duit di negara ini. Perasuah-perasuah ini menyimpan duit di luar negara. Sebenarnya mereka-mereka yang telah pun terlibat dalam isu rasuah yang begitu besar, mereka yang dikatakan sebagai ikan jerung, ikan hiu, ikan paus dan sebagainya ini, mereka meletak wang negara ini di negara luar. Sebenarnya mereka-mereka ini adalah pengkhianat kepada negara. Jadi siapa pemimpin kita yang menyimpan duit di luar negara, yang mana mereka ini mengelak untuk membayar cukai dan sebagainya, mereka inilah dalang yang menjadi hantu yang menyusahkan kita rakyat ini. Maka siapa dia mereka ini? Mereka ini adalah di kalangan elit-elit politik, kapitalis-kapitalis yang telah pun bersekongkol dengan mereka-mereka ini tadi. Kita ini sekarang ini dibelenggu oleh masalah hutang negara. Jika kita boleh menarik balik duit-duit yang telah dirompak oleh mereka ini, yang mungkin berada di akaun pesisir pantai mereka, yaitu offshore account, yang mana kita tahu melibatkan Pandora Paper dan sebagainya ini hasilnya. Jadi hari ini hasil yang kita boleh lihat, walaupun negara ini belum lagi sampai ke tahap yang terbaik kerana baru dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kita dah boleh melihat bahawa sedikit demi sedikit genjala-genjala rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan juga mungkin berbagai perkara lagi boleh kita selesaikan, dan penjimatan, dan akhirnya kita boleh mengembalikan duit-duit rakyat ini walaupun tidak dapat sepenuhnya. Ini yang kita hari ini, yang pas, yang bersatu nak menceritakan tentang isu rakyat dan sebagainya. Mereka ini membohong kerana sepanjang pentadbiran Perdana Menteri yang ada, mereka-mereka yang mempunyai kuasa, mereka tidak ada tekad untuk nak membasmikan rasuah di negara kita ini. Dalang utama adalah rasuah. Dan siapa dia mereka-mereka yang menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Kalau kita lihat contoh yang keduanya, yang pertama tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa dipenjarakan dalam tempoh yang begitu panjang untuk membunuh kerjaya politiknya. Tetapi isu yang keduanya adalah mereka cuba untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan menggunakan cara yaitu demokrasi kononnya. Apa dia demokrasi yang mereka maksudkan? Adalah yang kita lihat di PRU ke-14 apabila mereka konon-kononnya menjual kerajaan Melayu Islam itu yang harus
majoritinya orang Melayu Islam untuk berada dalam kerajaan konon-kononnya. Itulah pembohongan mereka. Inilah cara licik orang-orang politik ini untuk mereka menghalang supaya jangan kuasa itu berada di tangan Datuk Seri Ibrahim. Apa yang mereka buat dengan demokrasi ini tadi, yang mana sepatutnya demokrasi itu telah pun mereka cemari dengan pembohongan, yang konon-kononnya hak individu yang menjadi calon sebagai ahli parlimen, mereka boleh saja melompat ke hulu, ke hilir bersama dengan parti yang mereka inginkan. Ini sebenarnya juga tidak demokrasi. Sebenarnya demokrasi menipu, yaitu menipu rakyat yang mana menyokong pada PRU ke-14 itu, menyokong Pakatan Harapan untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional yang dilihat oleh rakyat tidak relevan lagi untuk memerintah negara. Harapan rakyat waktu itu bukan di tangan Datuk Seri, bukan di tangan Tun Dr. Mahathir sebenarnya. Harapan rakyat waktu itu adalah untuk yang pertama, kita perlu perubahan kerajaan, menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional waktu itu. Dan rakyat nak Datuk Seri Anwar Ibrahim itu keluar daripada penjara. Dan akhirnya boleh menjadi Perdana Menteri setelah 2 tahun. Jadi itu sebenarnya sokongan yang mutlak rakyat berikan supaya rakyat nak lihat Pakatan Harapan itu boleh memerintah, boleh membuang semua kotoran-kotoran yang ada dalam kerajaan yang diperintah begitu lama waktu itu, supaya ada pembersihan. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya kapitalis-kapitalis, elit-elit politik yang mungkin tidak lagi aktif, tetapi menggunakan elit-elit politik yang berada dalam komponen bersama dalam pembangkang waktu itu, akhirnya dikumpulkan dan akhirnya mereka mendapat majoriti dan akhirnya Tan Sri Medi Yassin menjadi Perdana Menteri. Waktu mereka menjadi Perdana Menteri daripada zaman Tun Dr. Mahathir sehingga sampainya Tan Sri Medi Yassin, sampainya Ismail Sabri, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berani dengan menggunakan tekad politik sebagai ketua yang melibatkan diri mereka sebagai Perdana Menteri, kuasa yang ada untuk mereka menyekat perasuah-perasuah, penyalah guna kuasa ini, ataupun penyelewengan yang begitu ketara dalam negara kita ini di mana-mana sektor, di mana-mana kementerian. Jadi hari ini kalau kita lihat tekad politik dengan rasanya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Malaysia, maka kita lihat SPRM kita yang sebelum-sebelum ini mungkin kurang dipercayai oleh rakyat dalam isu mereka merungkaikan masalah-masalah rasuah ini. Hari ini kita lihat kenapa boleh berlaku mereka melakukan tangkapan, boleh melakukan siasatan terhadap ramai individu-individu yang terlibat. Ini adalah satu yang kita lihat bahawa ke arah pembaikan. Setelah rasuah ini selesai kita buangkan sedikit dan akhirnya kita boleh membangunkan negara ini dengan penjimatan, maka disitulah hasilnya hutang negara itu mungkin boleh dikurangkan dan akhirnya akan menguntungkan kembali kepada rakyat. Tetapi dulunya mereka dihalang oleh mungkin orang-orang politik ini dibayar, orang-orang politik ini telah pun dijolok dengan begitu banyak duit supaya mereka menyokong kerajaan yang terdahulu. Hasilnya yang kita lihat adalah hutang negara tetap meningkat kerana banyak sangat pemborosan. Dan kualiti untuk mereka mentadbir negara itu sangat-sangat kita boleh lihat apabila mereka merampas kuasa dengan menggunakan kerajaan pintu belakang yang dinamakan sebagai Kerajaan Melayu Islam konon-kononnya. Tetapi hutang negara itu meningkat, melonjak begitu besar. Mereka gagal dalam kabinet yang begitu besar, melebihi 70 orang menteri, tetapi fungsinya tak ada. Apakah orang-orang ini tidak merasa malu kepada keseluruhan rakyat Malaysia? Apakah mereka ini tidak merasa bahawa mereka telah gagal? Yang mereka lontarkan hari-hari, konon-kononnya hari ini kerajaan gagal, tapi hakikatnya diri mereka gagal. Mereka menggunakan sentimen rakyat miskin, menggunakan sentimen kaum, menggunakan sentimen agama. Akhirnya tidak menguntungkan sesiapa. Mereka sebenarnya nak menyelamatkan tengkuk mereka yang akan mereka tahu perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menyekat mereka ini daripada terus menjalankan rasuah. Dan tekad politik yang mana kita lihat hari ini, mereka takut apa yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, yaitu walaupun kamu dah pun berhenti menjadi menteri, kamu dah berhenti daripada politik, jika kamu terlibat dengan rasuah, kamu tetap akan disiasat. Maka ayat-ayat ini amat mereka takuti. Ini yang kalau kita lihat hari ini, yang mereka dah ulas, pemimpin PAS umpamanya, cuma bercakap kosong yang tidak menguntungkan rakyat. Itu saja yang kita boleh lihat hari ini.
Dan begitu juga pihak-pihak pembangkang yang ada, mereka sudah takut. Begitu juga dengan Tun. Kita lihat Tun Daim Zainuddin dan lain-lain lagi. Semuanya dalam keadaan tidur tidak lena. Karena mereka tahu bila-bila masa saja mereka akan disiasat. Dan mereka tahu bahawa mereka pernah melakukan kesilapan besar yang telah pun melibatkan wang negara. Jadi siapa sebenarnya mereka-mereka ini? Yang membuat kerja ini juga bukannya satu kaum, tetapi majoritinya kalau kita lihat mereka yang menceritakan tentang orang Melayu Islam. Dan kita tahu ramai nanti pemimpin Melayu yang kena. Jadi ini yang menyebabkan mereka menjual Melayu kononnya. Tetapi apakah kita ini membenarkan rasuah? Bukan rasuah ini. Memang hari ini kita sebut mungkin ramai pemimpin-pemimpin Melayu. Tetapi kalau kita, walaupun orang Melayu itu sendiri, kalau mereka sendiri tidak mahu menjalankan rasuah dan pemimpin mereka melakukan rasuah dan dibiarkan, apakah juga ini yang orang-orang Melayu kebanyakannya mau? Dan tentu tidak juga. Maka jalan terakhirnya adalah kita perlu menghentikan, membenteras mereka ini, walaupun daripada kalangan kita punya kaum. Pada saya, jika orang di Sabah dan Sarawak melakukan rasuah, siapa pemimpin itu, besar atau kecil, jika memang disiasat oleh SPRM, kalau mereka didapati bersalah, masuk penjara, masuklah. Saya memang seronok. Siapa suruh kamu rompak duit rakyat? Itu saja. Pada matlamat hidup saya sebagai warga negara Malaysia ini, saya hendak negara kita ini juga maju seperti mana negara jiran kita seperti Singapura. Rasuah itu amat berkurangan dan akhirnya menguntungkan kepada kita rakyat. Jadi itu dia sedikit daripada alkisahnya berkenaan dengan kenapa mereka ni takut sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dan siapa dia dalang di antara mereka ini yang cuba untuk menyekat untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi akhirnya kuasa Tuhan siapa yang tahu, dan akhirnya tetap juga jadi Perdana Menteri hari ini. So saya tak nak ulas panjang-panjang, dan sekian dulu part pertama kita, dan nanti ada part kedua berkenaan dengan kenapa mereka takut Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sekian, terima kasih.